Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Solihuddin bin Mu'tahi. Nombor metrik 289323. Saya merupakan pelajar semester Oktober, sesi 2021-2022, JA212, pengajian jarak jauh PACE UUM. Tajuk tugasan kami akan bentangkan ialah kesan bidang komunikasi massa kepada Majlis Keselamatan Negara MKN. Subjek SCCA 1013, pengantar komunikasi. Dengan ini saya mulakan dengan ahli kumpulan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu yang pertama Muhammad Solihuddin bin Mu'tahi, iaitu saya sendiri. Yang kedua Muhammad Akmal bin Faizul, nombor metrik 289128. Dan yang ketiga Haslinda binti Hasrin, nombor metrik 289042. Jadi saya mulakan tugasan ini dengan pengenalan kepada Organisasi Majlis Keselamatan Negara MKN. 1. Majlis Keselamatan Negara MKN, satu buah organisasi yang dipertanggungjawabkan dalam urusan yang berkaitan keselamatan negara, di mana Majlis Keselamatan Negara MKN ditugaskan untuk menyelar dasar-dasar berkaitan keselamatan negara dan arah-arahan yang berkenaan dengan langkah-langkah keselamatan, termasuk gerakan-gerakan keselamatan, ketenteraman awam dan perkara yang melibatkan keselamatan secara langsung di seluruh negara, sama ada di peringkat persekutuan, peringkat negeri maupun peringkat daerah. 2. Seiringan dengan peredaran masa dan zaman yang semakin canggih dalam teknologi tinggi, pelbagai aspek dan dasar telah digubal atau dikeluarkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara MKN seperti mana yang termaktub dalam Dasar Keselamatan Negara DKN, bagi membendung atau menangani ancaman yang lebih berbahaya tanpa kita tahu dan sedar. Ancaman yang diperkatakan adalah ancaman dari sudut maya, media massa atau cyber. Yang ketiga, justru itu dalam pengurusan tertinggi pentadbiran Majlis Keselamatan Negara, di mana Ketua Pengarah Keselamatan Negara iaitu KPKN adalah sebagai peneraju utama atau pentadbir utama, di mana di bawah KPKN terdapat 2 timbalan pengarah, iaitu Timbalan Pengarah Pengurusan Keselamatan dan Timbalan Pengarah Keselamatan Strategik. Di bawah pentadbiran Timbalan Pengarah Keselamatan Strategik terdapat Ketua Pegawai Maklumat atau dikenali sebagai Chief Information Officer, CIO, yang berfungsi melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan, termasuk keselamatan ICT, menentukan keperluan keselamatan ICT, bertanggungjawab dalam perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT MKN dan bertindak sebagai penyelaras dan mengurus pelan latihan dan program keselamatan ICT. Jadi saya teruskan lagi dengan bidang komunikasi massa. Menurut John R. Britner, sebagai yang dipetik dari buku Komunikasi Massa 2016, karya Comsahriel Romley, Britner berkait makna atau definisi komunikasi massa ialah satu bentuk pesan yang dikomunikasikan sebagai melalui media massa kepada sejumlah dan segolongan besar orang. Menurut pakar ahli komunikasi Wright, di mana beliau telah mendefinisikan komunikasi massa sebagai satu bentuk komunikasi di mana arahan atau maklumat sesuatu perkara telah diarahkan atau disebarkan kepada semua penerima secara khalayak luas, heterogen dan anonim. Pesan atau maklumat yang disebarkan, yang disampaikan dalam komunikasi adalah sifat open dan dapat diterima oleh semua pihak secara serentak dalam satu masa. Dalam kajian komunikasi massa, berkaitan komunikasi massa di mana kandungan-kandungan di dalam komunikasi massa dapat mempengaruhi atau memujuk atau sebaliknya boleh mempengaruhi tingkah laku, pendapat, sikap atau seseorang sebagai penerima kepada maklumat tersebut. Melalui komunikasi massa, maklumat boleh dihantar dengan cepat kepada ramai orang yang secara amnya menjauhi sumber maklumat. Komunikasi massa yang diamalkan dalam pelbagai medium seperti radio, televisyen, rangkaian sosial media seperti Facebook, WhatsApp dan Telegram, papan iklan surat khabar, majalah, buku filem dan internet. Kejayaan DKN bergantung kepada komitmen sokongan dan kerjasama semua kementerian, jabatan atau agensi di peringkat persekutuan dan negeri, swasta, badan bukan kerajaan dan rakyat. Justru DKN perlu dijadikan rujukan utama dan panduan yang mesti dipatuhi dalam menggubah menyelaras dan melaksana dasar-dasar negara yang mempunyai berkaitan secara langsung atau tidak langsung terhadap keselamatan negara. Jadi di situ bawah tu kita boleh tengok contoh. Jadi saya bacakan contoh-contohnya bidang komunikasi massa
Berdasarkan contoh yang diambil dari Dasar Keselamatan Negara, para 4.1.6 Keselamatan Cyber, kita semua maklum pada zaman yang semakin canggih dan berteknologi tinggi, tanpa sedar turut membuka ruang di mana ancaman-ancaman cyber secara maya boleh meruntuhkan sistem sebuah kerajaan, sama ada dari segi keselamatan ekonomi atau perbankan. Justru itu, bidang komunikasi masa adalah sangat penting dalam sistem pentadbiran sesebuah organisasi pada masa hadapan. Assalamualaikum, saya Muhammad Kumar bin Faizul, nombor metrik 2978 akan membentangkan berkenaan uraian terperinci amalan-amalan komunikasi masa. Yang pertama, dalam era globalisasi ledakan, teknologi maklumat yang semakin canggih dan moden di mana dunia tanpa sepadan telah membawa satu perubahan yang besar dalam sistem Majlis Keselamatan Negara MKN. Bukan saja kepada Majlis Keselamatan Negara MKN, malah kepada semua agensi-agensi badan kerajaan, swasta dan NGO telah menjadi satu trend di mana komunikasi massa digunakan secara meluas sebagai satu bentuk medium penyampaian dan penyebaran maklumat atau perkara kepada golongan masyarakat dengan kadar lebih pantas dan cepat. Yang kedua, justru itu sebagai satu organisasi yang penting dalam pentadbiran Malaysia, Majlis Keselamatan Negara MKN banyak menggunakan komunikasi massa atau media massa sebagai satu sistem pengendalian dan pengurusan penyampaian maklumat atau menerima maklumat daripada golongan masyarakat secara lebih efektif dan mudah. Yang ketiga, sebagai contoh yang paling terkini adalah berkaitan dengan COVID-19, di mana aplikasi MySejahtera telah dibangunkan oleh Kerajaan Malaysia dan diletakkan di bawah Majlis Keselamatan Negara MKN untuk membantu dalam pengawasan penularan wabak COVID-19 di dalam negara dalam boleh menggunakan melaksanakan penilaian kesihatan negeri dan memudahkan rakyat untuk mengakses data dan info berkaitan COVID-19. Seterusnya, yang keempat, secara lahiran setiap kebaikan yang datang akan ada keburukan. Begitu juga dengan komunikasi massa. Jadi tidaklah di mana Majlis Keselamatan Negara MKN bertindak sebagai agensi yang bertanggungjawab dalam menjaga keselamatan ICT negara Malaysia. Yang kelima, peperangan cyber merupakan peperangan alat baru yang perlu dititik beratkan dan diberi fokus utama untuk mengatasinya. Serangan demi serangan yang berlaku akan menyebabkan gangguan besar kepada sistem pentadbiran sebuah negara, terutamanya gangguan kepada perbankan dan telekomunikasi juga berlaku. Yang keenam, justru itu perubahan Agensi Keselamatan Cyber Negara NCSA yang diletakkan di bawah naungan Majlis Keselamatan Negara MKN oleh Jabatan Perdana Menteri dengan menggunakan pakai undang-undang sedia ada termasuk Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998, Akta Finah 1957 dan Akta Susutan 1948 adalah satu langkah yang bijak bagi membendung ancaman-ancaman cyber. Yang ketujuh, terdapat beberapa contoh serangan cyber kepada Majlis Keselamatan Negara MKN dan lain-lain. Antara contoh yang terkini adalah pertama, Majlis Keselamatan Negara MKN konsisten dalam menangani dan menjaga keselamatan ICT negara. Pada 29 Januari 2021 baru-baru ini, Kumpulan Pemadam Announcement Malaysia sekali lagi memadai video berdurasi 3 minit 17 saat yang mendakwa skamer terus menipu orang ramai menerusi email, panggilan telefon dan laman sosial sejak 2015 berikutan kebocoran data dan membuat ancaman untuk mengodam laman sawang kerajaan melalui klip video berdurasi 55 saat yang tular di media sosial. Pembentangan seterusnya adalah penggunaan komunikasi massa. Berikut adalah antara penggunaan komunikasi massa oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Seterus merupakan contoh ancaman cyber yang mana kita lihat notis amanah ancaman Announcement Malaysia.